Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama ialah Nur Aina Adriana binti Adam. Yang kedua ialah Siti Hafizah binti Abdul Rahman. Yang ketiga ialah Nur Dini binti Jeffrey. Yang keempat ialah Nurul Amira binti Dahali. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah membersih dan melupuskan tuala wanita. Poster ini terdiri daripada definisi dan kepentingan membersih dan melupuskan tuala wanita. Okey, yang pertama, definisi haid. Haid ialah darah kotor yang mengalir keluar dari faraj perempuan. Proses yang normal bagi perempuan yang telah mencapai usia balik. Okey, definisi yang kedua ialah definisi tuala wanita. Tuala wanita ialah pad yang digunakan untuk menyerap darah dan cecair yang keluar dari faraj perempuan. Definisi yang ketiga ialah definisi membersihkan tuala wanita. Membersihkan tuala wanita ialah mencuci tuala wanita yang telah dipakai dengan menggunakan air dan sabun sehingga bersih. Definisi yang keempat ialah definisi melupuskan tuala wanita, iaitu menghapuskan tuala wanita dengan membuangnya di tempat yang sepatutnya seperti tong sampah. Okey. Kepentingan membersihkan dan melupuskan tuala wanita terdiri daripada 3. Yang pertama ialah dapat menghindari syaitan daripada menyukai tuala wanita yang tidak bersih. Yang kedua ialah dapat membuang darah yang dikenali sebagai najis sebelum melupuskan tuala wanita. Dan yang terakhir ialah mengelakkan pencemaran persekitaran tandas seperti pembuangan tuala wanita di merata tempat. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai analisis tugasan. Dimulakan dengan pendefinisian analisis tugasan menurut SAM dan National Professional Development Centre on Autism Spectrum Disorder NPDC pada tahun 2016. Analisis tugasan ataupun task analysis boleh digunakan untuk membantu orang kurang upaya OKU dan juga murid berkeperluan khas MBK bagi menguasai tingkah laku berantai. Baiklah, apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai tingkah laku berantai? Tingkah laku berantai ialah tingkah laku yang terdiri daripada beberapa langkah mudah. Contoh bagi tingkah laku berantai adalah seperti mandi dan juga mengikat tali kasut. Baiklah, justru kita boleh gambarkan bahawa tingkah laku berantai ini ialah perbuatan yang kompleks dan sukar dilakukan oleh MBK. Sebentar tadi telah dinyatakan bahawa tingkah laku berantai ialah kemahiran yang kompleks. Oleh hal yang demikian, analisis tugasan akan digunakan bagi memecahkan ataupun membahagikan kemahiran yang kompleks tersebut kepada kemahiran yang lebih mudah dan ringkas. Hal ini penting agar MBK dapat menguasai kemahiran kompleks tersebut dengan baik. Seterusnya, kita lihat pula dari segi penggunaan analisis tugasan. Penggunaan analisis tugasan tidak terhad kepada guru pendidikan khas sahaja. Ini bermaksud bahawa analisis tugasan juga boleh digunakan oleh kumpulan profesional yang lain, misalnya juruterapi cara kerja dan juga guru arus perdana. Baiklah, sehubungan dengan itu, analisis tugasan juga boleh dilaksanakan oleh ibu bapa ataupun penjaga MBK ketika berada di rumah.
Sehubungan dengan itu, dalam konteks pelaksanaan pendidikan khas di Malaysia, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2015 telah mencadangkan bahawa analisis tugasan boleh dijadikan sebagai salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran bagi MBK. Justru, KPM juga telah mencadangkan bahawa terdapat 6 langkah utama bagi melaksanakan analisis tugasan ke atas MBK. Dimulakan dengan langkah pertama, guru hendaklah memastikan kemahiran kompleks ataupun tingkah laku berantai yang diajarkan kepada MBK bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Langkah yang kedua pula, guru hendaklah memberikan huraian secara ringkas mengenai kemahiran kompleks yang ingin diajarkan kepada MBK. Oleh hal yang demikian, kumpulan kami telah menyediakan sebuah poster bagi menerangkan secara ringkas perkara yang berkaitan dengan kemahiran membersihkan dan melupuskan tuala wanita. Langkah yang ketiga, kemahiran kompleks yang telah dipilih hendaklah dipecahkan kepada langkah-langkah kecil yang mudah agar MBK mudah untuk mengikuti sesi pembelajaran. Langkah keempat, guru disarankan agar membuat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut keupayaan dan kebolehan murid. Hal ini demikian kerana setiap MBK tersebut mempunyai tahap keupayaan dan kategori kefungsian yang berbeza. Langkah yang kelima pula, guru hendaklah membuat pemerhatian dan penilaian terhadap kemahiran yang dikuasai oleh MBK. Dan langkah yang terakhir dalam pelaksanaan analisis tugasan ialah guru hendaklah membuat penambahbaikan dan perubahan mengikut keperluan MBK agar MBK dapat menguasai kemahiran kompleks tersebut dengan baik. Seterusnya, disertakan juga infografik mengenai cara membersih dan melupuskan tuala wanita. Infografik ini merupakan ringkasan analisis tugasan bagi kemahiran kompleks ataupun tingkah laku berantai yang telah kami pilih, iaitu kemahiran membersih dan melupuskan tuala wanita. Di dalam infografik ini terdapat 17 langkah mudah dan ringkas bagi membantu MBK menguasai kemahiran membersih dan melupuskan tuala wanita. Mulakan dengan cara membersih tuala wanita. Langkah pertama, pergi ke tandas. Langkah kedua, buka pintu tandas. Langkah ketiga, tutup pintu tandas. Langkah keempat, kunci pintu tandas. Langkah kelima, tanggalkan tuala wanita dari seluar dalam. Langkah keenam, bilas tuala wanita dengan air bersih. Langkah ketujuh, gosok tuala wanita sehingga hilang warna sedikit. Langkah ke-8, letak sabun atau pencuci di atas tuala wanita. Langkah ke-9, gosok tuala wanita sekali lagi untuk hilangkan bau. Langkah ke-10, bilas dengan air bersih. Langkah ke-11, gulung tuala wanita. Langkah ke-12, perah air daripada tuala wanita. Langkah ke-13, bungkus dengan plastik. Seterusnya pula merupakan langkah-langkah bagi melupuskan tuala wanita. Langkah ke-14, buang tuala wanita ke dalam tong sampah. Langkah ke-15, bukakan kunci pintu tandas. Langkah ke-16, buka pintu tandas. Dan langkah yang terakhir sekali iaitu langkah 17, basuh tangan dengan air bersih. Begitulah serba sedikit mengenai infografik analisis tugasan bagi kemahiran membersih dan melupuskan tuala wanita. Seterusnya akan ditunjukkan juga video demonstrasi bagi cara-cara membersih dan melupuskan tuala wanita dengan betul. Langkah pertama, bilas tuala wanita dengan air bersih. Kemudian, gosokkan tuala wanita untuk menghilangkan warna darah sedikit.
Selepas itu, letakkan pencuci atau sabun di atas tuala wanita dan gosok. Gosok tuala wanita untuk menghilangkan bau. Bilas tuala wanita dengan air bersih sekali lagi. Setelah bilas, gulungkan tuala wanita seperti yang ditunjukkan. Kemudian perah air dari tuala wanita. Yang terakhir, bungkus tuala wanita dengan menggunakan plastik. Buang tuala wanita ke dalam tong sampah yang disediakan. Sekian, terima kasih.